Assalamualaikum dan hai, saya Pak An. Dan racun gadget kali ni saya ada Xiaomi Redmi K30. Phone ni mungkin bakal menggugat wallet korang sebab spek phone ni cukup power untuk kategori kelas mid-range. Mana taknya, skrinnya cukup besar, support pula 120Hz refresh rate dan pakai pula chip Snapdragon 730G yang ditune untuk gaming. Kamera 64MP kuat, kamera, bateri pun besar, siap ada fast charging lagi guys. Paling best, dengan kos RM RM1158 korang dah boleh dapat semua spek yang saya cakap tadi. So, jom kita teruskan meracun wallet korang. So guys, macam biasa, sebelum kita tengok apa yang ada dekat Redmi K30 ni, kita tengok dulu kotak dan isi kotak dia macam mana. Phone ni kan actually release dah lama dah, akhir tahun lepas lagi. Cuma dekat Malaysia ni je belum rasmi lagi setakat ni. Yes, unit saya ni memang dari China sana tu, tapi dekat sini jangan risau, saya dapatkan dekat Mobile To Go je. Tapi saya perasan kan, bila saya beli je phone ni, saya perasan kotak dia ni dah pun unseal. Saya tanyalah kenapa. Dia kata dia dah unseal ni sebab dia nak install, dia nak flash siap-siap global ROM untuk dapatkan Play Store. So korang beli nanti terus guna je, tak payah nak pening-pening nak fikir lah cara nak install Play Store dekat Redmi K30 ni. So kita cuba tengok di bahagian depan kotak ni. Dekat sini korang akan nampak ada logo Xiaomi. Lepas tu ada tulisan Redmi K30 besar yang macam ada kilauan-kilauan silver dekat sini. Di bahagian kanan kotak ada tulisan Redmi K30. Di bahagian kiri pun sama juga, ada Redmi K30. Manakala kalau korang tengok di bahagian bawah, dekat sini ada nama dia dan varian yang saya punya ni 6GB RAM dan 128GB ROM. Ok, bila korang pusing kat belakang ni bahaya guys. Ada naga guys. Yes, korang nampak sekarang ni ada seekor naga tulisan Redmi. Mungkin ni dia punya ikon logo dia something macam tu lah. Tapi korang jangan risau sebab naga ni tak bahaya. So di bahagian bawah ni ada tulisan Design by Redmi. Macam biasa kita cuba buka dulu phone ni. So once korang buka je phone ni, korang akan dapat ada satu lagi kotak kecil. Yang mana biasanya dalam kotak ni lah kan, korang akan dapat lah benda-benda macam casing. Lepas tu ada SIM tool ejector, manual kan. Yes, ada SIM tool ejector dekat sini. Lepas tu ada manual. Dan juga last sekali korang akan dapat casing silikon lembut yang akan protect korang punya phone tu daripada bercalar. Next, of course, korang akan dapat phone tu sendiri. Redmi K30 warna-warna pink, warna-warna awet macam tu. Kita akan letak, lepas ni kita tengok apa yang special ada dekat phone ni. Next, dalam kotak ni lagi korang akan dapat macam biasa. Korang akan dapat adapter pengecasan USB-A to USB-C warna putih. Dan seterusnya, kita akan dapat adapter pengecasan yang mampu menyokong sehingga 27W memang laju. So guys, ni je lah yang korang akan dapat dalam kotak. Tak ada earphone ke, tak ada apa-apa aksesoris yang pelik-pelik tambahan tu tak ada. So lepas ni kita akan tengok apa yang ada dekat phone ni guys. Oh gila, warna pink ni boleh kata warna-warna feminin macam tu lah. Dan dia punya warna tu memang sangat-sangat menarik, tertarik ke babum lah guys. Tapi kan first impression bila saya pegang je phone ni, mata saya sebenarnya lebih tertumpu dekat dia punya lingkaran dekat kamera ni. Yang mana korang perasan tak, dekat sini dia ada macam lingkaran bulat sekeliling kamera ni. Ada macam something shape bulat tau dekat sekeliling kamera ni kalau korang perasan. Yang mana ini adalah reflective convex ring. Tujuan dia satu je sebenarnya, nak highlightkan lah 4 kamera sistem yang ada dekat Redmi K30 ni. Kalau dari jauh kan kita pandang dia ni memang ada accent macam Mate 30 sikit lah dengan kamera macam nampak bentuk bulat. Tapi sebenarnya kesemua 4 lens tu diletak disusun dalam keadaan menegak macam yang korang nampak sekarang ni. Lepas tu dekat sini korang perasan tak ada tulis 64MP AI super camera. Ada tulis juga design by Redmi dekat sini. Dan dekat bawah ni ada dia punya lampu flash. Tapi satu benda lagi yang saya perasan, dia punya camera bump ni memang boleh kata agak tebal gila guys. Tapi untuk elakkan lah rasa tebal tu, macam biasa korang boleh pakai case silikon yang disediakan dekat sini supaya bila korang letak atas meja tu dia lebih okey lah. Dia tak macam terlampau tebal sangat rasa dia punya camera bump tu. Kalau dari segi material tu, Redmi K30 ni memang boleh kata sangat mewah lah bila pegang sebab menggunakan panel kaca yang diprotek oleh Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang phone ni tau. Lepas tu kalau pegang pun memang saya rasa sangat-sangat selesa sebab kiri dan kanan dekat sisi dia ni melengkung. Dan sebenarnya saya sengaja je lah beli warna pink ni sebab nampak lagi menarik lah. Dah boring lah dengan warna putih, warna hitam something tu kan. Dan dia punya keemasan panel belakang ni memang jenis licin berkilat. So case yang dia bagi tu memang penting lah untuk korang pakai. Lagi satu, dia punya panel belakang ni memang senang untuk lekatkan cap jari korang dekat panel dia ni tau. Kalau kita tengok di bahagian bawah dekat sini korang akan nampak lah ada tulisan Redmi. Kalau kita tengok di sisi kanan phone ni, yang lain ni kosong. Dekat sini ada dia punya slot SIM tu. Kita cuba buka tengok berapa slot yang disediakan. So dekat sini slot SIM dia ni jenis hybrid tau. Korang boleh pakai 2 SIM ataupun 1 SIM
claim satu memory card tambahan. Next, kalau kita tengok di bahagian atas dekat sini, korang boleh nampak ada lubang mic dan juga air blaster yang boleh berfungsi sebagai remote kawalan jauh. Kalau di bahagian sisi kiri pula dekat sini, korang akan nampak ada volume up and down. Lepas tu ada butang kuasa yang tertanam juga ada punya fingerprint scanner dekat dalam tu. Manakala untuk di bahagian bawah dekat sini, korang boleh nampak yang ada mono speaker, ada lubang mic, lubang pengecasan USB-C dan finally korang juga dibekalkan dengan lubang audio jack 3.5mm. So sekarang kita cuba on dulu phone ni, kita nak tengok macam mana guys. Okay, kita dah on kan. Guys, kenapa tulis Poco bukan ni for Redmi ke? Tahulah Poco X2 tu rebrand kepada Redmi K30 kan. Tapi mungkin lah, saya rasa seller tadi tu yang dia flash global ROM tu, dia pakai ROM Poco tau untuk dapatkan Play Store. Tapi tak apa, sebab phone ni masih pakai MIUI 11. Nanti kita tengok macam mana guys. So guys, sekarang ni saya dah on kan phone ni dan sekarang ni kita boleh tengoklah tampilan menu utama Redmi K30. Tapi bila saya belik-belik phone ni kan, saya perasan bila saya masuk kat drawer dia tu, dia punya UI ni macam yang kita boleh jumpa dekat Poco phone tau. Lepas tu saya cuba masuklah dekat setting. Bila saya tengok dekat about phone dekat sini, yes betul tekan saya, phone ni menggunakan ROM daripada Poco X2 tau. Korang boleh tengok dekat sini dia punya MIUI ni versi for Poco dan Android version still 10 lah, tak apa, tak masalah. So mungkin lah seller tadi tu untuk dapatkan Play Store, dia flash ROM daripada Poco X2, yang mana kita tahu Poco X2 ni rebrand kepada Redmi K30. Tapi tak apa, so kita cuba tengok storage sekarang ni yang asalnya 128GB, manakala yang available sekarang ni tinggal 110.80GB sahaja. So bermakna kan dekat dalam setting ni, korang boleh dapat apa yang ada dekat Poco phone punya setting. Contohnya Poco phone F2 Pro tu memang semuanya sama lah yang ada dekat phone ni sebab dia pakai ROM daripada Poco. Dekat display ni korang boleh tengok, yes dia support refresh rate screen ni 120Hz. Korang boleh tukar untuk 120Hz ataupun korang boleh pakai 60Hz kalau korang nak save bateri lah. Dekat sini ada juga dark mode macam biasa. Lepas tu yang ni biasa je, notch and status bar ni. Kalau korang nak hide dia punya notch tu, korang boleh tekan hide notch ni, tapi nanti korang akan nampak lah bezel dia akan lebih tebal, lebih besar dekat atas. Next, dekat sini ada wallpaper, ada theme. So untuk additional setting, kita cuba buka dekat sini. Korang boleh tukar dia punya navigation bar tu. Kalau korang nak lebih modern, korang boleh pakai full screen gesture. So sekarang ni kita cuba tengok screen dia macam mana guys. So kalau kita tengok dekat screen dia ni, boleh kata agak besar juga, 6.67 inci beresolusi Full HD Plus jenis LCD. Yang mana dekat atas kanan ni korang boleh nampak tak ada dua lubang yang menempatkan kamera selfie ataupun punch hole. Yang mana kamera jenis berlubang ni dapat memberikanlah ruang untuk minimizekan bezel atas tu. Yes, screen besar macam ni bagi saya memang agak best lah untuk kegunaan harian. Tapi punch hole tu memang kadang-kadang agak ganggu jugalah bila kita tengah lain movie ke gaming ke. Tapi ni semua ni depends pada reference masing-masing. Dan antara features gila yang ada dekat Redmi K30 ni, walaupun dia hanya menggunakan screen jenis LCD, tapi dia punya refresh rate tu memang sangat tinggi lah, 120Hz, yang mana dapat menawarkan kelancaran ketika korang scrolling, navigation, gaming. Tapi gaming tu kalau game yang korang nak main tu support 120Hz. Satu lagi benda kan, untuk tambah, untuk producekan lagi warna yang lebih natural dan sedap mata memandang ketika korang menonton movie, skrinnya juga menyokong penerapan HDR10 guys. So guys, sekarang ni kita cuba test speaker dia. Kita nak tengok kekuatan speaker mono dia. So saya akan buka yang paling highest level. Korang boleh dengar sound dia. So kalau bercakap pasal kamera ni kan, Redmi 30 ni dilengkapi dengan sistem 4 kamera, yang mana kamera utama dia sebesar 64MP menggunakan sensor daripada Sony IMX686 dengan aperture f1.7. Dan kalau korang nak tangkap gambar sudut lebar pula, Redmi K30 ni dilengkapi dengan ultra wide 8MP dengan aperture f2.2. Lepas tu ada juga depth dan macro yang keduanya dilengkapi dengan 2MP dengan aperture f2.4. Manakala untuk kamera selfie dia pula ada dua juga, satu 20MP dan satu lagi 2MP yang berfungsi sebagai depth sensor untuk korang tangkap gambar bokeh dan juga face recognition. So kalau korang masuk dalam aplikasi kamera dia tu, dia punya UI tu memang boleh kata sangat simple dan mudah digunakan lah. Korang just swipe je sisi kanan ataupun sisi kiri untuk korang tukar mode kamera dia tu. Dekat sini korang boleh tengok ada 64MP, ada juga portrait mode, ada mode malam, panorama, pro,
Dan ada juga mod rakaman slow motion dekat sini yang mana boleh merakam sehingga 960 fps. Dan kalau korang masuk pula dekat rakaman video, dekat sini korang boleh merakam yang paling high sekali 4K 30 fps, tapi saya lebih prefer pakai 1080p 60 fps untuk kualiti yang lebih baik, lebih stabil. Dan dekat sini korang boleh tengok dia ada banyak mod tau. Kalau korang tekan yang ni, dia ada tracking moving object. Lepas tu ada 7 mod block yang korang boleh dapatkan dekat sini. Ada juga untuk macro dan juga ada filter dekat sini untuk beauty. Dari segi performance ni kan, untuk lengkapkan lagi Redmi K30 sebagai phone mid-range yang power, phone ni dijana dengan chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 730G yang di-pair dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 618. Yes, chip ni memang fokus lebih dia tu dekat gaming lah, dengan penawaran beberapa feature Snapdragon Elite Gaming, macam dia ada grafik 15% lebih sepantas daripada generasi sebelumnya, menyokong True HDR Gaming dan juga pemprosesan kualiti sinematik. Dan of course lah, untuk gaming kan mesti kena combinekan dengan teknologi liquid cooling, barulah dapatkan sustain performance tu. Yes, phone ni juga dilengkapi dengan liquid cooling system. Phone ni juga hadir dengan 3 pilihan storan dalaman berasaskan UFS 2.1. Ada 64GB, 128GB dan 256GB. Manakala untuk RAM tu ada 6 dan 8GB sahaja. Dan terakhir guys, of course phone ni dilengkapi dengan bateri boleh kata agak besar juga, 4500mAh dengan sokongan pengecasan pantas 27W, yang mana diklaim dapat mengecas dari 0 ke 100% tu sekitar 68 minit sahaja guys. So guys, dengan harga RM1158 yang korang spend tadi tu, korang dapat skrin besar dengan refresh rate tinggi, lepas tu chip gaming Snapdragon 730G dengan liquid cooling, kamera pun ada 4 beresolusi tinggi 64MP lagi, dapat bateri besar, bonus ada audio jack, air blaster, NFC. Macam mana kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan paling penting subscribe sekali. Itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.